Kita pada hari ini iaitulah tentang makhraj al-halq, sambungan makhraj al-halq, iaitulah makhraj al-halq, kerongkong ataupun tekak ataupun halqum, iaitulah yang kedua hujung halqum, aqsal halq, iaitulah hurufnya ghain dan juga huruf kha. Jadi kita dah kongsikan tentang contoh huruf kha. Hari ini kita nak kongsikan tentang contoh huruf ghain. Jadi huruf ghain ni dia terletak pada aqsal halqu, iaitu di hujung halqum. Kalau boleh perhatikan hujung halqum, pangkal halqum. Ini pangkal. Tengah halqum, hujung halqum, hujung halqum. Dua huruf, huruf kha dan juga huruf ghain. Huruf kha kita dah bincang, hari ini kita bincang huruf ghain. Kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak buat sat. Contoh kalau kita nak mandi subuh tadi kan, kita buat kalau setengah tu ada istilah dipanggil apa sat? Gargling apa? Dia bukan Google Ustaz ya. Bukan Google. Gargling kalau bubbling tu bubbling. Okay. Bubbling tu ni gargling kalau tak silap saya lah. Dia sebelum kita masa kita mandi subuh tadi lah pagi. Apa Ustaz ya? Terpulang ikut keselesaan nak telan ke nak buang kan, tak ada masalah. Jadi contoh dia pada kalimah qad balaghaniyal, ayat 40 iaitu pada kalimah wa qad balaghaniya, wa qad balaghaniya ghain. Tu yang saya cakap tadi tu. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya boleh cuba. Kalau kha macam nak meludah tu itu kha. Ghain tu. Kalau silap saya kalimah tu gargling macam itulah. Nanti boleh kalau silap boleh saya betulkan. Boleh Google dan saya insya-Allah kita betulkan balik nanti dalam Facebook kita. Jadi selamat mencuba untuk makhraj aqsal halq, hujung halqum, huruf kha dan juga huruf ghain. Contoh kita pada ayat yang ke-40 wa qad balaghaniya. Masya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz ya. Dua huruf tu sebenarnya mencabar sikit. Dekat-dekat tu Ustaz. Kan? Dia pasal dia macam jadi kasar pula kan. Betul, kalau ada kahak tu memang terkeluar terus. Ya betul Ustaz. Itu mana tepat tu? Tepat tu. Baik. Jadi mari sama-sama kita Alhamdulillah. Kita nak membicarakan tentang satu huruf yang mana huruf tersebut berada di bahagian hujung halqum kita. Boleh sama-sama kita lihat di skrin kita makhraj al-halq, sambungan, iaitu makhraj al-halq, kerongkong ataupun tekak ataupun halqum. Yang mana kita nak membicarakan hari ini huruf yang seterusnya, huruf yang berada di hujung halqum, iaitu huruf ghain. Dia ada dua huruf, huruf kha dan huruf ghain. Hari ini kita ambil satu contoh iaitu huruf kha. Huruf kha yang mana pada ayat 49 tadi kita baca, kalau kita perasan pada ayat yang ke-49 ada ayat anni akhluqu lakum. Cuba lihat baris kedua pada ayat yang 49 wa rasulan. Kemudian baris yang kedua itu ada ayat anni akhluqu lakum. Huruf kha yang mati pada perkataan akhluqu keluarnya daripada mana? Keluarnya daripada hujung halqum. Ini kita punya leher kita di hujung halqum yang berdekatan ataupun jiran kepada permulaan ataupun pangkal lidah kita. Maka hujung halqum ni keluar daripada huruf kha. Kha. Kalau kita perasan bila kita sebut kha, suaranya keluar daripada situ. Daripada mana? Daripada hujung halqum. Keluarlah hurufnya kha. Anni akhluqu lakum, akhluqu lakum. Huruf itu kha. Sama ada di berbaris di atas kha, depan khu, bawah khi ataupun mati. Seperti ayat kita contohkan ini, akhluqu lakum, tempatnya sama di mana hujung halqum. Cuma kaedahnya huruf bila dimatikan makhraj itu lebih terasa. Huruf itu. Sebab tu kalau kita nak rasa makhrajnya kat mana, huruf itu tak cukup sekadar kita bariskan, kita matikan huruf itu. Bila matikan akan lebih jelas kesan tu terasa di makhraj, di hujung halqum. Huruf kha insya-Allah. Selamat beramal insya-Allah. Sila Ustaz. Insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Huruf kha hari ini ya. Kha. Kha ya. Dia boleh
Kalau ada kahak tu boleh terkeluar juga tu Ustaz, tempat tu tak jauh lah kat situ. Okey, masya-Allah. Hari ini kita nak kongsi lagi satu huruf yang berada di pangkal lidah. Dia terletak di belakang huruf kaf, iaitu huruf qaf. Dekat-dekat tu kaf, qaf. Kan saya sebut pun lain kan, kaf dengan qaf. Iaitu makhraj khas al-lisan, lidah, dan kita fokus kepada makhraj pangkal lidah, iaitu huruf qaf. Tengok bulatan tu, bulatan yang kita bulat dekat situ, pangkal lidah dekat situ, iaitu pada contoh dia ayat yang ke-55. Ayat yang ke-55, idz qala Allah, permulaan itu. Idz qala Allahu, idz qala Allahu. Jadi qaf ni tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, dia terletak di, kalau lidah kita, ni lidah kita kan, kaf di depan, qaf belakang dia. Qaf ni dia dekat dengan anak tekak. Qaf ni dia dekat dengan anak tekak, bukan anak sulung, anak tekak kita. Dekat dengan anak tekak kita tu. Dia kalau kita sebut qa tu. Kalau kita pergi Terengganu Ustaz. Tam-tam orang Terengganu. Akak Ustaz. Nak beli kuih akak, biar ada kol-kolah sekali. Nak beli kuih akak RM5. Dia akan bagi ekstra sebab ada kol-kolah sekali. Jadi jangan kita cakap nak beli kuih, nak beli apa ni berapa ringgit akak. Jadi dia tukar tu. Ni awak nak akak ke akak ni? So itu perbezaan dia Ustaz. Contoh kalau kalimah idz qala Allah, permulaan ayat 55 tu. Kalau kita baca dengan huruf kaf, idz qala Allah, dah bertukar Ustaz. Yang ni idz qala Allah, ingatlah ketika Allah berfirman, maksud dia qala. Kalau kita sebut kala, tu dikala sepi lah. Contoh. Maksudnya kita kena hati-hati. Semalam kita kongsi kaf di depan dia, qaf belakang dia, maknanya lagi hampir dengan anak tekak kita. Masya-Allah. Jadi kena praktikkan cara mengeluarkan huruf qaf itu tadi ya. Dan ini kita baru berkongsi tentang makhraj huruf, tempat keluar. Kita belum kongsi lagi sifat dia. Sifat huruf dia kan, ada sifat bergetar, ada sifat menahan, ada terlepas bila kita sebut. Banyak lagi Ustaz. Yang ini kita kongsikan dulu tempat keluar dia dahulu. Masya-Allah, itu ilmu pada hari ini. Sahabat Al-Quran, dan kita nak berkongsi pada hari ini masih lagi berada dalam makhraj khas, dan kita masih lagi berada di makhraj al-lisan, iaitu makhraj lidah kita. Dan kita nak kongsi pada hari ini iaitu makhraj pangkal lidah kita, makhraj khas al-lisan, pangkal lidah, ada huruf yang terlibat iaitu huruf kaf. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton cuba perhatikan tu, anak panah tu, pangkal lidah, maksudnya dia ke dalam lah, bukan di hujung, dia ke dalam pangkal lidah, huruf kaf. Dan contoh ayat dia adalah terletak pada ayat yang ke-67, iaitu pada kalimah walakin kana. Jadi kalau kita tak hati-hati menyebut huruf kaf ini, dia boleh tergelincir menjadi huruf qaf. Qaf dalam lagi. Jadi kita baca, kalau kita tersilap kita akan baca walakin qana, itu qaf. Ini dia ni kan je. Dekat dalam ke? Dia dalam lagi. Dia belakang kaf. Maknanya pangkal lidah kita, qaf kat depan dia, kaf dekat depan dia, qaf di belakang, dekat dengan anak tekak. So kaf depan dia, kawan, kan, kakak, kan, contoh kan, take care, kan, contoh. Makan nasi apa ni? Nasi Arab kambing. Contoh Ustaz. Camping. Jadi kita sebut tu betul-betul. Kan, ayat 67, makana walakin kana. Jadi kita buka tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, perhatikan saya sebut tu dia senyum Ustaz. Dia maksudnya kita buka tu ke tepi. Tapi ka tu macam kat tepi pula bunyi. Maksudnya kita senyum walakin kana. Kalau kita buka mulut kita ke bawah, dia bunyi kasar sikit. Macam mana? Walakin kana. Kana. Itu kalau sampai Terengganu jadi gitu. Sebab kita panggil kakak tak macam tu. Kakak kakak. Kan? Bila baca Quran tu jadi buat makana, dia banyak muka ke bawah. Jangan banyak muka mulut kita ke bawah. Dia jadi bunyi kasar. Yahudi yau Allahu akbar. Itu nak bagi, kalau makan tu kena banyak sekali Ustaz. Kan? Ya Ustaz. Jadi maksudnya itulah usaha kita Ustaz kan. Perkongsian kita, alhamdulillah.
kita nak berkongsi tentang tajwid. Sebelum itu saya nak share kalimah ad-dallin yang saya kongsikan ataupun saya sebut di awal pertemuan tadi, surah Al-Fatihah yang kita baca, iaitu yang perlu kita beri perhatian. Kalimah ad-dallin pada ayat yang ke-7 dalam surah Al-Fatihah perlu diberi penekanan bahawa huruf dad, alif, kemudian atas dia ada mad bertemu dengan lam yang bersabdu. Jadi nama dia mad lazim kalimi mutsaqqal. Cara baca dia ghairil maghdubi alaihim waladdall. Ini sabdu ni biasanya orang terlepas. Dia baca cepat waladdallin. Hilang sabdu ni ataupun tertinggal sabdu. Jadi kena hati-hati dekat situ, kena beri sabdu dia waladdall, sabdu tu. Dan tentang pelajaran tajwid yang kita nak kongsikan dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya pada hari ini, iaitulah kita masih lagi berbincang berkenaan makhraj al-lisan ataupun makhraj khas, iaitulah makhraj lidah al-lisan. Dan hari ini kita nak kongsi makhraj tengah lidah. Nampak tanda bulat tu tengah lidah kita, itulah tempat letaknya huruf jim. Jim, aj, ja tengah dia. Jadi bila kita sebut tu tuan-tuan dan puan-puan, kalimah dia la'allahum yarji'un pada ayat yang ke-72, la'allahum yarji'un. Jadi lidah kita tuan-tuan, bila kita sebut la'allahum yarji'un, baris bawah kan ji, ini lidah kita kalau boleh perhatikan. Ini lidah kita sat, lidah kita ini langit. Jadi bila kita sebut tu terangkat tengah lidah kita, la'allahum yarji'un, terangkat lidah kita, tengah lidah kan, tengah lidah. Ataupun ja, jadi dia tak boleh hujung lidah, ja, jadi ja tengah lidah, ja la'allahum yarji'un. Jadi itu makhraj yang kita kongsikan pada hari ini, makhraj khas, itulah makhraj al-lisan. Dan di lidah itu, di makhraj di tengah lidah, itulah keluar padanya huruf jim. Jadi selamat mencuba dan selamat beramal, insya-Allah. Belajar tentang ilmu tajwid, iaitu pada hari ini kita nak membicarakan satu huruf, iaitu huruf shin. Yang mana huruf shin ini tempat dia, kedudukan dia berada pada tengah lidah, berada di tengah lidah, iaitu wasatul lisan. Tengok pada gambar rajah itu, di tengah tempat yang kita bulat itu adalah kedudukan huruf shin. Yang mana bila kita menyebut shin ini, tengah lidah kita ini akan terangkat sedikit. Sya. Contoh ayat yang kita baca pada hari ini, pada ayat yang ke-79, makana li basharin, sya. Fokusnya pada mana? Tengah lidah. Secara automatik semula jadi bila kita menyebut shin, makhrajnya di tengah lidah, mulut kita ini akan bergerak sedikit. Sya akan bergerak, tapi bukan fokus pada mulut. Ada setengah orang dia fokus pada mulut, sya macam tu, ashhadu, bukan. Minas tu melampau, tu dah jadi mubalaghah, jadi melampau. Dia hanya fokusnya pada tengah lidah, tapi secara semula jadinya mulut kita bergerak sedikit. Syakira, ashhadu, mulut bergerak itu secara semula jadi, tapi fokusnya di tengah lidah kita. Selamat mencuba dan merasai di tengah lidah. Dan bila sebut lidah ini, sebagaimana Ustaz Fazul sebut tadilah, yalwuna alsinatahum, Ustaz, mereka memutarbelikkan lidah-lidah mereka. Kita Ustaz ulang baliklah. Silakan Ustaz. Jadi itu perkataan lisan tadi Ustaz, ya. Tajwid pada hari ini kita masih lagi membicarakan huruf-huruf yang berada di bahagian tengah lidah, wasatul lisan, iaitu hari ini kita nak fokus pada huruf ya. Semalam kita sebut huruf shin, dan hari ini kita menyebut huruf ya. Ada 3 huruf yang berada di bahagian tengah lidah, jim, shin, dan hari ini kita ambil huruf ya, iaitu di tengah lidah. Pada ayat yang ke-85 yang saya bacakan sebentar tadi, cuba lihat, wa man yabtaghi. Bila kita sebut ya, kita menggunakan apa? Menggunakan tengah lidah kita. Sama seperti kita sebut huruf shin. Cuba tuan-tuan sebut sya, ash. Kemudian cuba sebut ya, ai. Tengah lidah kita ini
berfungsi di bahagian itu. Wa man yabtaghi pada ayat 85. Wa man yabtaghi. Huruf ya-nya makhrajnya di mana? Adalah di tengah lidah. Jadi sama-sama bila kita baca jumpa huruf ya saja, kita boleh fokus di tengah lidah. Tak hafal pun tak apa. Tapi bila kita belajar, kita nak nyebut huruf ya, pastikan kita sebut di tempat yang sepatutnya, insya-Allah. Terima kasih. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tirmizi. Dan hari ini kita nak kongsi, kita nak belajar satu huruf yang saya rasa agak mustahak untuk kita kongsikan sama-sama. Huruf yang pada saya Ustaz, sepanjang pengalaman belajar dan mengajar, antara huruf yang susah sangat untuk kita menyebutnya dengan tepat, iaitu huruf Dad. Subhanallah. Inilah gambar rajah dia, makhraj al-lisan, iaitu huruf Dad, iaitu bahagian tepi lidah sama ada kiri atau kanan dirapatkan pada bahagian dalam gigi geraham atas huruf Dad. Kalau saya Ustaz, lidah saya Ustaz, kena bahagian tepi lidah saya tu gigi geraham sebelah kiri. Kalau saya lah, mungkin Ustaz Fazul belah kanan dan sebagainya, mungkin tuan-tuan sebelah kiri atau sebelah kanan. Contoh pada ayat yang ke inna awwal baitin, ayat yang ke-96, wudi'a, inna awwal baitin wudi'a. Jadi tepi lidah kan, saya kena gigi geraham sebelah kiri kalau saya lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena latih. Banyak yang berlaku huruf dha ni disebut antaranya disebut dengan menebalkan huruf dal. Ada Ustaz? Inna awwala baitin wudi'a jadi dal. Kan? Iyyaka na'budu. Okey. Orang itu macam banyak orang mana tekan iyyaka na'budu waladha. Iyyaka waladha kan, ghairil maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladha. Jadi bahaya Ustaz. Jadi jangan bunyikan huruf dha itu seperti kita menebalkan huruf dal, jangan. Huruf dha ni ada setengah ulama ulama tajwid kata huruf dha ni antara huruf yang tak dapat dalam bahasa lain kan. Bahasa Arab ni pun namanya lughatul dad. Ya, lughatul dad kan. Jadi kena hati-hati. Banyak yang penting bila kita sebut huruf dha, jangan bunyi ta, jangan bunyi dha, jangan bunyi dal yang ditebalkan. Belajar ilmu tajwid pada hari ini, yang mana pada hari ini semalam kita belajar huruf dad dengan Ustaz Tirmizi. Hari ini kita nak belajar satu huruf, iaitu huruf yang berada di makhraj hujung lidah, iaitu masih lagi berkenaan dengan makhraj lidah, iaitu kali ini di hujung lidah, iaitu antara dua tepi hujung lidah. Dua tepi hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip atas. Hurufnya ialah huruf lam. Huruf lam ni rasanya jarang orang tak boleh sebut ni, biasanya mudah saja. Cuma hari ini kita nak belajar di manakah huruf lam, di manakah kedudukan makhraj huruf lam. Huruf lam hujung lidah ini diletakkan di atas gusi yang berhadapan dengan gigi kacip atas kita. Keluarlah daripadanya huruf lam. Kita contohkan pada ayat yang ke-102 yang kita baca tentang Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Lam, huruf lam tu keluar daripada mana? Hujung lidah yang diangkat ke sebelah gusi gigi kacip atas. Keluar daripadanya huruf lam. Maka bila huruf lam, lidah kita terangkat, maka suara lam tu keluarlah daripada bahagian kanan dan kiri hujung kanan dan kiri lidah kita, keluarlah ke depan mulut huruf lam. Okey, selamat mencubalah. Moga-moga kita boleh menyebut huruf lam dengan fasih insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Semua untuk mendengar sedikit tentang huruf tajwid pada hari ini. Satu huruf saja, masih lagi berkenaan dengan huruf yang berlega ataupun berada di hujung lidah kita, makhraj al-lisan, iaitu hujung lidah bertentang gusi dua gigi kacip tengah bawah sedikit daripada makhraj lam. Huruf apa tuan-tuan? Huruf nun. Semalam kita belajar huruf lam. Huruf lam
bertentangan dengan gusi gigi kacip. Ini bawah sikit pada makhraj lam adalah huruf nun. Ini sedang kita sebut sebab ada di hujung lidah. Kita ambil contoh pada ayat ke-110 yang menjadikan kita umat terbaik insya-Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita sebut wa tanhauna 'anil munkar. Bila kita sebut ada beberapa huruf nun dalam kalimah itu. Tanhauna ada 2 nun, 'anil ada 1 lagi nun. Kemudian nun pada mungkar itu diikhfakan, disembunyikan. Itu bab ikhfa itu akan datanglah bab yang akan kita belajar balik. So wa tanhauna 'anil munkar, hujung lidah kita bertentangan dengan gusi ataupun berhadapan dengan 2 gigi kacip atas kita. So tak bolehlah sebut nun na. Ada juga yang saja-saja hujung lidah diletak bawah gigi. Wa tanhauna na atau dari pelat sikit lah. Dari pelat. Itu jarang orang buat. Kalau sengaja buat tak boleh lah. Dia dapat na daripada mana tu Ustaz? Biasa cakap macam tu tu. Aku tak tahu Ustaz. Dia kalau ada huruf daripada kawasan maghribi ke apa ke, dia ada sebut ada huruf-huruf tertentu yang itu lain macam sikit bunyi tu kan. Betul. Jadi na pun ada lain macam juga Betul. Okay. Betul. Jadi yang betulnya ialah na. Na. Bukan na. Okey. Okey, silakan. Okey, baik.